أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Yang hormati para pengurusi, Ketua Dewan Pemuda PAS dan seluruh tengkuasa penganjur kepada Istimak Tarbawi Dewan Pemuda peringkat kebangsaan pada kali ini, seterusnya kepada seluruh sah kepimpinan parti di semua peringkat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita duduk dalam suatu majlis ilmu yang menghimpunkan pemuda-pemuda yang cintakan Islam, yang berada menjadi pemuda-pemuda yang sentiasa mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan iman mereka kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Ashabul Kahfi, Allah istiharkan mereka sebagai hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu Allah tambah lagi hidayah petunjuk kepada mereka. Alhamdulillah, yang cuba bertindak ke atas umat Islam dan negara Islam. Setelah mereka mengalami 3 fasa yang sebelum ini, ternyata mereka gagal untuk menyekat kebangkitan Islam. Bermula dengan gerakan menjajah negara dan bumi umat Islam. Mereka cuba menghapuskan dan menimbulkan rasa gerun takut masyarakat kepada Islam. Mereka mencabut akar umbi agama. Di sebahagian negara Islam, mereka meruntuhkan masjid-masjid. Mereka membakar kitab-kitab suci. Mereka membunuh mereka yang mengaku Islam. Ini yang dialami oleh sebahagian besar umat Islam di negeri Balkan, Asia Tengah, dengan kekuatan gerakan komunis, fahaman komunisme yang didokongi pula sebahagian negara umat Islam dengan fahaman sekularisme.
Tetapi setelah negara Islam merdeka, maka benih-benih Islam itu hidup kembali. Yang mereka tidak jangka benih Islam itu akan muncul kembali. Alhamdulillah, walaupun 70-80 tahun mereka cuba menghapuskan benih-benih Islam, tetapi tatkala mana kemarau lamung, rumput semua mati, tidak ada manusia menjangka ada pokok yang boleh hidup. Tetapi bila mana turun hujan, maka tumbuhlah benih-benih yang selama ini terbenam dalam tanah. Demikian yang berlaku ke atas negara umat Islam. Lalu mereka melaksanakan program yang kedua, disebut sebagai gelombang kedua penentangan kepada Islam, iaitu gerakan memasukkan nilai-nilai, fahaman-fahaman yang memisahkan ajaran Islam, ya, di antara satu bahagian dengan bahagian lain, yang kemudiannya kita kenali sebagai fahaman atau gerakan sekularisme yang melanda negara umat Islam. Mereka cuba memisahkan Islam daripada budaya hidup, memisahkan Islam dalam konteks siasah, dalam konteks politik dan sebagainya. Gerakan ini juga ternyata gagal. Akhirnya mereka muncul gelombang yang diiringi selepas itu dengan gerakan Islamisasi di negara-negara umat Islam. Penerapan nilai-nilai Islam sebenarnya suatu gerakan musuh untuk melambatkan kemenangan Islam di negara-negara umat Islam. Kemudian mereka mencipta satu program besar, tragedi 11 September, untuk menggunakan permit dan menanam rasa gerun dan takut kepada Islam. Tragedi 11 September yang dirancang begitu rapi oleh gerakan Zionis antarabangsa. Mereka rela korbankan dua bangunan tertinggi. Mereka melakukan penipuan kepada seluruh dunia dengan tragedi tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana selepas tragedi 11 September muncul suatu istilah, ya, Islam ekstrim, golongan ekstrim dalam Islam. Yang jadi mangsa ialah gerakan-gerakan Islam di atas nama permit menentang pengganas. Mereka masuk ke negara-negara umat Islam. Mereka menguasai umat Islam di Iraq. Mereka menghancurkan umat Islam di Iraq. Mereka bergerak ke Afghanistan di atas nama permit menentang pengganas. Dan gerakan ini berterusan sehingga menimbulkan suatu jurang rasa gerun, rasa takut sebahagian terhadap ajaran Islam. Maka muncullah istilah Islamfobia, sama ada di negara-negara Islam atau negara barat. Sekarang mereka meluluskan satu pelan baru, iaitu menerima Islam, menerima Islam tanpa politik. Gerakan menerima Islam tanpa siasah, terima Islam yang tidak ada politik, yang dapat diterjemahkan dengan beberapa ucapan pemimpin-pemimpin dunia Islam. 3 hari lepas akhbar kita melaporkan bagaimana Perdana Menteri dalam ucapannya dalam Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan supaya diwujudkan suatu kelompok negara-negara Islam sederhana. Ucapan beliau kononnya mendapat sambutan daripada pemimpin-pemimpin Amerika, ahli-ahli Senet, dan mendapat sokongan di beberapa tokoh-tokoh, ya, di barat. Bermakna cadangan beliau ini menepati apa yang sedang dirancang oleh musuh-musuh Islam, iaitu untuk
tidak menentang Islam dan tidak menolak Islam, tetapi menerima Islam yang sudah tidak ada kekuatan, Islam tanpa siasah. Dalam berapa tahun akan datang, ada 3 fenomena yang akan berlaku. Yang pertama, akan muncul di negara-negara umat Islam gerakan sufiah, gerakan tarikat dan tasawuf yang membuang jihad dalam gerakan mereka. Ini akan berlaku semula, gelombang ini akan berlaku semula di negara-negara umat Islam. Bila mana muncul aliran tarikat dan tasawuf, bukan salah tarikat dan tasawuf, yang salah bila mereka buang jihad daripada tarikat tersebut. Maka akan lahirlah satu kelompok umat Islam yang rasa gairah, seronok dalam suasana itu, ya, melalui jalan-jalan tarikat, tapi tidak ada semangat jihad, membiarkan negara diperintah oleh musuh-musuh Islam, membiarkan sistem yang merosakkan akar umbi Islam berlaku di kalangan umat Islam. Yang kedua, akan muncul gerakan-gerakan atas nama Islam, gerakan dakwah atas nama Islam, yang tidak lagi menjadikan asas kekuatan siasah, bahkan mereka membuang siasah dalam gerakan mereka. Gerakan ini telah pun ada, ya, tapi gerakan ini tidak hebat. Selepas ini dijangka berapa tahun akan datang, kumpulan ini akan muncul macam cendawan musim hujan, mendapat pembiayaan khusus supaya lahirlah gerakan-gerakan Islam yang sudah tidak ada kekuatan roh siasah di dalamnya. Sedangkan kekuatan siasah itu ialah asas kekuatan dalam Islam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tatkala mana turun daripada mimbar, Sayyidina Uthman menyebut satu kalimah yang sangat penting. Bila mana Sayyidina Uthman bin Affan menyebut, mana-mana perintah Allah dalam Al-Quran yang tak boleh disempurnakan dengan Al-Quranul Karim, kita akan gunakan kuasa politik, kuasa siasah bagi menyempurnakan perintah Allah tersebut. Bermaksud bahawa di dalam Al-Quran Karim, Islam sempurna, Quran sempurna, tetapi bagi menyempurnakan perintah Allah dalam Quran, ada yang berhajat kepada elemen siasah, elemen kekuasaan, kuasa politik bagi menyempurnakan perintah Allah dalam Quran. Sebahagian tak berhajat. Umpama perintah Allah untuk berzikir, tak payah ada negara Islam, boleh berzikir. Tak payah ada perjuangan politik, boleh berzikir. Perintah untuk semayang, boleh buat. Tapi di sana ada perintah Allah yang kena guna kuasa. Umpama Allah haramkan judi, bila tak ada kuasa, pengharaman itu tak boleh laksanakan. Tetapi bila muncul gerakan-gerakan Islam, gerakan dakwah yang mencabut kuasa siasah, menyebabkan muncul satu gambaran Islam yang dianggap baik, awak Islam yang baik. Baik dan arti kata bahawa tidak mencampuri urusan-urusan pemerintahan. Mereka dilayan dengan baik, boleh bergerak, boleh turun berjumpa masyarakat, mengajak masyarakat kepada amalan-amalan fardiyah, amalan peribadi Islam. Yang ketiga, dijangka dengan gelombang keempat yang sedang dilaksanakan ini, akan muncul satu garis pemisah di antara gerakan Islam yang memperjuangkan Islam secara syumul berada di suatu pihak, dan mereka akan terus dilabelkan sebagai gerakan ekstrim, gerakan pelampau, gerakan fanatik. Dan manakala di sebelah lain akan muncul satu blok negara-negara Islam yang dianggap sederhana, diterima oleh Barat dengan baik, Nasara Yahudi terima mereka dengan baik, dan mereka ini akan mendapat layanan istimewa daripada kuasa-kuasa besar dunia. Dengan munculnya perkara yang ketiga ini akan menimbulkan satu pertembungan besar
iaitu pertembungan dari sudut kefahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri, ya, sehingga bagaimana untuk kita menyusun, membina suatu masyarakat Islam yang tahu tanggungjawab dan peranan mereka sebagai umat Islam.